استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua insya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu kita di pagi ini dalam sesi perkongsian berkaitan dengan khutbah. Insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah kurniakan kita satu nikmat yang dinamakan nikmat iman dan Islam dalam hidup kita. Dan kita masih lagi diberikan sesuatu yang dinamakan dengan sesuatu yang dinamakan dengan nafas. Kita masih lagi diberikan nafas untuk terus menghidup udara segar dan diberikan kesihatan yang sempurna di musim Covid ini, walaupun di mana jua kita berada, insya-Allah. Pagi ini kita ambil aura sikit. Aura tanjak, lama tak pakai. Ini saya berkongsi dengan menggunakan tanjak. Mudah-mudahan perkongsian pagi ini dapat kita ambil walaupun sedikit, dapat kita kongsikan kepada orang lain, insya-Allah. Seperti biasa, kitab yang saya gunakan adalah Mawsu'atus Solah, ataupun dalam bahasa lain dia Ensiklopedia Solat, yang menceritakan tentang solat. Tentang solat dan yang berkaitan dengan solat. Okay, insyaAllah. Dan tajuk pada pagi ini adalah khutbah. Apa dia khutbah ini? Khutbah ni bila dibacakan khutbah? Dan apa maksud yang tersirat dan tersurat di sebalik khutbah? Informasi terkini, maklumat sensasi. Itu dia. Sensasi itu yang penting sekali perkataan ni. Informasi terkini, maklumat sensasi. Itu dia khutbah. Media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan minda sebuah masyarakat. Media massa memainkan peranan penting yang sangat penting dalam pembentukan minda sebuah masyarakat. Kemajuan pesat sistem komunikasi daripada surat bersampul dan telefon sehinggalah kepada sistem pesanan ringkas, email, internet, malah satelit tanpa sempadan memberikan ruang lebih luas untuk penyebaran maklumat kepada seluruh masyarakat dunia. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni. Dulunya kita hanya berkuliah di masjid. Dulunya kita hanya berkuliah di surau, dan dulunya kita hanya berkuliah di surau, masjid, sekolah. Dan juga kita hanya berkongsi tentang kebaikan, berkongsi tentang
amal-amalan hanya di khalayak, di masjid dan di kuliah. Dan nak masuk, orang cakap nak masuk TV tu jauh sekali. Namun kini, di mana sahaja kita berada, dalam kereta pun kita boleh berkongsi dengan adanya satu media yang dinamakan Facebook. Okay. Kepentingan menguasai media telekomunikasi yang ada kini sangat dititik beratkan dalam Islam. Ini kerana tanpa alat bahantara ini, mesej Islam tidak mungkin dapat disampaikan kepada kumpulan sasaran. Betul. Kalau kita sebagai orang cakap apa nak zuhud-zuhud kita pun jangan tinggalkan Facebook, Instagram ataupun TikTok kini kan. Sibuk-sibuk kita pun perkara ini kita kena juga ambil berat. Kita kena juga ambil cakna. Kita kena juga belajar bagaimana menggunakan Facebook, bagaimana menggunakan WhatsApp, bagaimana menggunakan Instagram. Kerana bahan inilah, dengan ada alat inilah, segala maklumat kita tersebar. Dengan ada bahan inilah, setiap perkongsian kita dapat dimanfaatkan kepada umum. Tanpa bahan ini, wallahu alam kini kita bagaimana. Nak masuk TV lambat lagi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Lambat lagi. Dan TV pun tak termampu nak membendung perkara ini. Tak mampu nak follow up benda ni. Jadi, dengan adanya media sosial Facebook inilah yang menjadikan bahantara kita, yang menjadikan kita dapat berkongsi pelbagai maklumat. Sampai viral lah katakan. Malah kegagalan umat Islam memanfaatkan teknologi ini hanya akan menyebabkan Islam terus menjadi bahan lelucon, provokasi dan diputar belit tanpa ada ruang untuk menjawab atau mempertahankan diri. Betul tak? Kalau tak ada benda ni, kita Islam memang mundur sangat-sangat. Mundur terkebelakang. Media penyampai mesej. Khutbah yang disyariatkan sejak dahulu sebenarnya satu bentuk media untuk menyampaikan dan menyebarkan risalah Islam di samping berperanan besar menangkis propaganda dan kritikan negatif orang luar terhadap Islam. Khutbah disyariatkan sejak dahulu sebenarnya untuk khutbah inilah sebagai satu media umum yang ada daripada dulu sampai sekarang untuk menyampaikan mesej kepada orang-orang luar saja. Khutbah Jumaat yang dilakukan setiap minggu misalnya adalah kesempatan terbaik untuk pemerintah Islam atau imam untuk membahaskan isu-isu semasa yang berlaku dalam minggu tersebut. Oleh sebab pada hari ini semua orang Islam berkumpul, semua isu sensasi dalam politik, ekonomi, seni antarabangsa dan masyarakat dapat dijawab berdasarkan acuan syariat. Betul lah. Tak ada acuan, isu-isu itu jadi terawang-awangan. Okey, tak ada acuan, jadi terawang-awangan. Begitu juga khutbah yang dilakukan selepas solat air raya dan dalam 2 kali setahun. Isu-isu tahunan boleh dimainkan untuk membuka minda jemaah yang terdiri daripada mereka yang berasal dari merata tempat tetapi berkumpul pada hari kebesaran Islam. Khutbah Jumaat, berita mingguan. Idul Adha, Idul Fitri, berita tahunan. Itu mudah nak faham. Media penyampaian khutbah. Media penyampaian khutbah. Selain itu, penyampaian khutbah hendaklah dioptimumkan dari segi kandungan yang sensasi serta penyampaian yang memukau. Kandungan yang sensasi serta penyampaian yang memukau. Penggunaan papan layar yang memaparkan persembahan atau slideshow berkomputer berkaitan topik khutbah yang disampaikan banyak membantu khatib menjelaskan kandungan khutbahnya kepada jemaah. Yang berlaku sekarang semua kan ada slideshow tu. Kalau tak ada slideshow, jemaah termenung, tidur. Jadi biar ada slideshow, insya-Allah jemaah akan faham. Selain itu, khutbah yang disampaikan juga boleh dirakam untuk disebarkan kepada orang lain seluruhnya dalam bentuk kaset, video MP3 dan MP4. Serta boleh dimuatkan ke dalam laman web dan blog untuk disaksikan oleh orang Islam di setiap pelosok rantau dunia. Tu dia. Ta'rif. Apakah khutbah dalam segi bahasa? Khutbah adalah pidato atau syarahan atau perbuatan menerangkan atau menghuraikan sesuatu. Istilah pula, khutbah adalah syarahan berbentuk nasihat agama yang menjadi syarat
atau sunat dalam solat tertentu seperti solat Jumaat, solat minta hujan, solat gerhana, solat hari raya. Kalau tak ada khutbah, solat itu jadi tidak sah. Okey. Khutbah Jumaat adalah salah satu syarat sah solat Jumaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segerakanlah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, zikir dalam ayat ini bermaksud khutbah sebelum Jumaat. Rasulullah SAW juga dilaporkan berkhutbah ketika solat Jumaat sebagaimana yang dinyatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an dan dikeluarkan oleh Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhtub qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman. Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan kemudian berdiri semula dan berkhutbah lagi dalam keadaan berdiri. Riwayat Muslim. Khutbah juga disunatkan selepas solat hari raya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa baginda dan Abu Bakar radhiyallahu an bersolat hari raya sebelum berkhutbah. Al-Bukhari juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa dia pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Baginda telah bersolat dan kemudian berkhutbah. Riwayat Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an katanya, syahidtul Aida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla bila adhan wala iqamati thumma syahidtul Aida ma'a Abi Bakr fasalla bila adhan wala iqamatin qala thumma syahidtul Aid ma'a Umar fasalla bila adhan wala iqamatin thumma syahidtul Aida ma'a Uthman fasalla bila adhan wala qa'imah. Maksudnya, saya telah menyambut hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah bersolat tanpa azan dan iqamat. Kemudian saya menyambut hari raya bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dia juga bersolat tanpa azan dan iqamat. Setelah itu saya menyambut hari raya bersama dengan Umar radhiyallahu anhu, dia bersolat tanpa azan dan iqamat. Kemudian saya juga turut menyambut hari raya bersama Uthman radhiyallahu anhu dan dia bersolat tanpa azan dan iqamat. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya daripada Salim bin Abdullah yang mendapatkannya daripada ayahnya Abdullah bin Umar. Khutbah juga disunatkan selepas solat istisqa, solat minta hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah selepas solat istisqa sama seperti baginda berkhutbah selepas solat hari raya. Abu Hurairah radhiyallahu an juga melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu hari dan mengerjakan solat istisqa 2 rakaat tanpa azan dan iqamat. Setelah itu baginda berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah sambil menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua-dua tangannya. Kemudian dia membalikkan selendangnya yang kanan ke kiri. Riwayat Ahmad dalam Ibnu Majah dalam Nail
al-awtar. 4/4. Okey. Hukum. Syarat-syarat khutbah. Khatib hendaklah berdiri. Khatib hendaklah berdiri sekiranya mampu berbuat demikian. Kedua khutbah hendaklah diselangi dengan duduk berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan dalam sahihnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa baginda melakukan dua khutbah dan duduk di antara keduanya dan baginda juga berdiri ketika berkhutbah. Riwayat Muslim. Ibnu Umar juga menceritakan perkara yang sama sebagaimana yang dilaporkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Menurutnya, Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk dan berdiri semula. Ahmad juga meriwayatkan bahawa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu yakhtubu fil jumu'ati illa qa'iman." فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ جَلَسَ فَكَذِّبُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam solat Jumaat melainkan dalam keadaan berdiri. Sesiapa yang memberitahu engkau baginda duduk, jangan percayakannya kerana baginda tidak pernah melakukannya. Nabi SAW berkhutbah, kemudian duduk dan bangun semula dan berkhutbah. Baginda berkhutbah sebanyak 2 kali dalam keadaan duduk di antara keduanya. Riwayat Ahmad melalui Jabir bin Samurah. Okey. Sebelum solat Jumaat, sunnah dilakukan ialah untuk khutbah Jumaat dan dilakukan selepas solat khutbah untuk raya. Solat istisqa, solat gerhana. Suci. Suci. Ini syarat khutbah ni suci. Khatib hendaklah berada dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tutup aurat lelaki. Duduk bahasa Arab. Kemudian hendaklah membaca rukun-rukun khutbah dalam bahasa Arab. Okey. Berturut-turut 40 orang jemaah. Itu 40 orang jemaah. Syarat khutbah. Rukun-rukun khutbah. Memuji Allah atau bertahmid dengan menggunakan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kata junjungan Nabi SAW. Wassalatu ala Rasulillah. Dan berpesan agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, membaca satu ayat Al-Quran pada salah satu daripada khutbah. Lebih afdal dibaca pada khutbah yang pertama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa untuk orang yang beriman dalam khutbah yang kedua. Syarat sah khutbah, syarat pertama, khutbah yang dilakukan hendaklah ditujukan kepada 40 orang jemaah untuk khutbah Jumaat. Oleh itu, khatib perlu menguatkan suaranya atau menggunakan pembesar suara dengan anggaran 40 orang boleh mendengarnya. Tetapi tidak disyaratkan semua 40 orang atau semua jemaah mendengarnya. Okey. Khutbah yang dilakukan hendaklah ditujukan ke khatib hendaklah berdiri sekiranya berkemampuan berbuat demikian. Khatib hendaklah duduk selepas berkhutbah yang pertama. Syarat 4, khatib hendaklah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Khatib dalam menutup aurat dan khutbah hendak dibaca berturut-turut tanpa diselangi oleh masa yang lama tanpa sebab. Selang yang pendek seperti khatib perlu berwuduk semula atau hendak ketanas adalah tidak mengapa. Okey, insya-Allah. Sunat-sunat khutbah. Khatib, okey, jatuh lepas pulang. Khatib di atas mimbar. Khatib disunatkan berada di atas mimbar atau lebih tinggi daripada makmum. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disunatkan mimbar diletakkan di sebelah kanan mihrab. Sebagaimana mimbar Rasulullah SAW, jarak antara mimbar dengan kiblat adalah kira-kira sedepa atau 2 depa. Itu dia. Memberi salam kepada jemaah selepas khatib naik ke mimbar. Ini kerana khatib tidak menghadap ke arah jemaah ketika naik ke mimbar. Dan setelah sampai di atas mimbar, dia kembali menghadapkan wajahnya kepada jemaah. Oleh itu,
disunatkan memberi salam sebagaimana seorang yang berpisah daripada kumpulan manusia dan kemudian kembali kepada mereka dengan memberi salam. Ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilaporkan Ibnu Majah melalui Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik ke atas mimbar dia akan memberikan salam. InsyaAllah menghadapkan wajah ke arah khatib. Disunatkan ke atas jemaah yang mendengar khatib agar menghadapkan wajah mereka ke arah khatib yang sedang berkhutbah dan tidak mengiring atau membelakangkan khatib. Lafaz penutup khutbah kedua, astaghfirullah li wa lakum. Aku memohon keampunan Allah untuk aku dan untuk anda semua. Suara khatib hendaklah kuat ketika berkhutbah dan jelas agar matlamat khutbah untuk menyampaikan maklumat kepada jemaah tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkhutbah sehingga merah mukanya dan matanya kerana menguatkan suaranya sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jayshin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan dengan nada yang sangat marah sehingga seolah-olah dia sedang memberikan peringatan kepada tentera. Riwayat Muslim. Condong ke kiri. Khutbah disunatkan condong ke sebelah kiri ketika berdiri dan bersandar pada tongkat atau pedang atau busur yang dipegang pada tangan kiri. Ini bertujuan agar khatib dapat menguatkan kedudukannya ketika berdiri dan boleh juga dia bersandar pada dinding atau apa sahaja yang menguatkan kedudukannya. Pendekkan khutbah. Memendekkan khutbah dan menjadikan khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Inna tula salatir rajuli wa qissara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus salata waqsuru al-khutbata wa inna minal bayani sihran. Panjangnya solat seseorang itu dan pendeknya khutbah menunjukkan kepada kefahaman fiqhnya. Oleh itu panjangkanlah solat dan pendekkan khutbah dan penjelasan yang baik boleh memukau pendengar. Tu dia. Pendekkan khutbah, panjangkan solat. Jadi jangan terkejutlah kalau orang baca surah panjang ketika solat Jumaat. Jemaah diam, jemaah mendengar khutbah. Kena diam untuk memberi perhatian kepada isi kandungan khutbah yang tidak mengganggu orang lain mendengar khutbah. Okay. Ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa khutbah khatib sedang khutbah adalah khutbah khatib bercakap ketika khatib sedang berkhutbah adalah makruh. Ini berdasarkan beberapa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaporkan dalam beberapa hadis, antaranya apabila kamu berkata kepada sahabatmu diamlah pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, kamu telah lagha. Riwayat Abu Hurairah. Satu lagi, sesiapa yang berkata diamlah dia telah bercakap, sesiapa yang bercakap tiada pahala Jumaat baginya. Ahmad dan Abu Daud lalui Ali. Sesiapa yang berkata-kata pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, dia adalah seekor keledai yang membawa barangan musafir dan orang yang berkata diamlah tidak mendapat pahala Jumaat tersebut. Khutbah tarqiyah sebelum khutbah. Hukum tarqiyah sebelum khutbah. Tarqiyah adalah perbuatan melaungkan ayat 56 surah Al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab. Ayat ini dilakukan muazzin pada khutbah Jumaat selepas khatib naik ke atas mimbar dan berikan salam dan duduk, kemudian duduk. Perbezaan pendapat. Fuqaha berpendapat dalam menetapkan hukumnya, tetapi mereka sepakat menyatakan ialah perbuatan bid'ah kerana tidak pernah dilakukan Rasulullah maupun para sahabat. Okey. Fuqaha berbeza pendapat dalam menetapkan hukumnya, tetapi mereka sepakat menyatakan bahawa perbuatan itu tidak dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak dilakukan oleh para sahabat maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman dia. Jadi kita ikut siapa? Wallahu a'lam bissawab. Kita ikut siapa tu? Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang pertama, Abu Hanifah menghukumkannya sebagai makruh tahrim, iaitu perbuatan yang tidak disukai dan boleh membawa kepada haram. Ini kerana bercakap ketika khatib naik ke atas mimbar adalah dilarang berdasarkan hadis-hadis larangan bercakap ketika khutbah. Pendapat kedua, ulama mazhab Maliki menganggapnya sebagai makruh. Pendapat ketiga, ulama mazhab Syafi'i juga menghukumnya sebagai bid'ah. Ini kerana dalam ayat ini terdapat peringatan kebaikan. Okey. Kokok mana pun perkara ini tidak dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi wallahu alam. Okey. 1 2 3 4 pendapat. Semuanya kata bid'ah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka solat ketika khutbah, solat tahiyatul masjid. Terdapat perbezaan pendapat dalam keharusan melakukan solat sunat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat melakukan solat sunat tahiyatul masjid walaupun ketika itu khatib sedang berkhutbah. Tidak disunatkan solat lain. Mereka berhujah berdasarkan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir. Seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW ketika baginda sedang berkhutbah di hadapan jemaah. Lalu baginda bertanya, adakah engkau sudah bersolat? Lelaki tersebut menjawab, dia belum solat. Lalu baginda mengarahkannya agar bersolat 2 rakaat. Dan dalam riwayat lain yang dilaporkan oleh Muslim mengatakan baginda pernah bersabda, "Idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub aw qad kharaja falyusalli rak'atain." Sesiapa yang masuk ke masjid ketika imam sedang berkhutbah atau telah keluar untuk berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan solat 2 rakaat. Riwayat Muslim dengan lafaznya dan Al-Bukhari juga melaporkan makna hadis yang serupa tetapi berbeza lafaz. Pendapat kedua, Abu Hanifah dan Malik tidak membenarkan sebarang solat dilakukan apabila imam sudah berdiri di atas mimbar untuk berkhutbah walaupun solat tahiyatul masjid. Ada 2 pendapat. Boleh buat dan nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi Nabi suruh buat. Solat zuhur pada hari Jumaat. Solat zuhur selepas Jumaat. Orang yang telah mengerjakan solat Jumaat tidak dituntut lagi melakukan solat zuhur kerana kewajipannya telah gugur dengan solat Jumaat. Bagaimanapun terdapat situasi yang memulakan solat zuhur dilakukan walaupun telah selesai solat Jumaat, iaitu berbilang Jumaat. Keadaan ini berlaku apabila solat Jumaat dilakukan dalam beberapa Jumaat di suatu tempat atau qaryah. Sedangkan berbilang Jumaat tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Oleh itu, jemaah yang dianggap sah solat Jumaat ialah berdasarkan imam jemaah mana yang terlebih dahulu selesai takbiratul ihramnya. Dan bagi jemaah yang lewat, solat Jumaat mereka tidak sah dan wajib mengerjakan solat zuhur. Bagaimanapun sekiranya terdapat berbilang jemaah sedangkan tidak dapat memastikan jemaah mana yang memulakan solat terlebih dahulu, wajib ke atas semua jemaah ini mengerjakan solat zuhur setelah selesai solat Jumaat sebagai langkah berjaga-jaga. Maksud kat sini, jangan masjidnya dalam kampung tu sampai 2-3 masjid.
masuk ke sini. Okey, satu masjid saja dalam kampung. Makmum tidak cukup. Solat zuhur juga dilakukan selepas solat Jumaat apabila makmum tidak cukup atau disyaki tidak cukup. Solat zuhur yang dilakukan selepas solat Jumaat boleh dilakukan bersendirian atau berjemaah. Ini contohnya, contoh yang nombor 2 ni berlaku zaman kini ya. Kita solat zuhur kat rumah. Kena solat zuhur selepas solat Jumaat. Solat zuhur di rumah pada hari Jumaat tanpa keuzuran. Bagi orang lelaki tidak sah solat zuhur yang dilakukan sebelum imam selesai solat Jumaat. Sebaliknya, seorang itu hendaklah bersegera ke tempat solat Jumaat dilakukan. Sekiranya dia sempat bersolat Jumaat, hendaklah dia meneruskan tanpa perlu melakukan solat zuhur lagi. Jika tidak sempat, hendaklah dia melakukan solat zuhur. Sekiranya dia merasakan tidak mungkin sempat bersolat Jumaat, misalnya kerana rumahnya jauh dari masjid atau kesesakan lalu lintas, hendaklah dia menunggu sehingga pasti imam telah selesai solat Jumaat. Setelah itu barulah dia bersolat. Jadi solat zuhur pada hari Jumaat kena pastikan imam selesai solat Jumaat dahulu. Maknanya kat masjid tu kena selesai dulu baru kita boleh solat kat rumah. Kesimpulannya, solat zuhur yang dilakukan oleh orang lelaki sebelum imam selesai solat Jumaat tidak sah. Dan dia wajib bersolat Jumaat. Dan dia masih wajib bersolat Jumaat. Ini kerana dia melakukan solat yang tidak diwajibkan ke atasnya zuhur dan meninggalkan yang diwajibkan ke atasnya iaitu Jumaat. Sama seperti dia bersolat asar dalam waktu zuhur. Jika dikerjakan selepas solat Jumaat, sah solatnya tetapi berdosa sekiranya meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran. Dan kini kita kena solat zuhur asbab keuzuran. Maka solat zuhur itu hendaklah selesainya masjid solat Jumaat. Bagi orang lelaki kena tunggu masjid selesai solat Jumaat baru dia boleh solat zuhur. 3. Solat zuhur berjemaah untuk orang yang dimaafkan daripada solat Jumaat atau yang tidak diwajibkan. Harus bagi sesiapa meninggalkan solat Jumaat kerana keuzuran yang dibenarkan syarak seperti orang dalam perjalanan dan orang yang tidak diwajibkan Jumaat seperti wanita untuk bersolat zuhur berjemaah. Ini berdasarkan beberapa kelebihan umum solat berjemaah lebih tinggi daripada solat sendirian sebanyak 27 kali ganda. Solat zuhur kerana waktu zuhur telah tamat. Apabila waktu zuhur telah tamat atau waktu yang terlalu singkat untuk melakukan 2 khutbah dan 2 rakaat solat Jumaat, hendaklah menunaikan solat zuhur dan kewajipan solat Jumaat gugur mengikut majoriti ulama. Solat zuhur kerana tidak cukup syarat Jumaat. Sekiranya syarat sah solat Jumaat tidak sempurna, solat Jumaat tidak perlu dilakukan dan solat zuhur hendaklah dikerjakan. Situasi 1, jika sekumpulan jemaah yang hendak mengerjakan solat Jumaat tetapi bilangan makmum tidak mencukupi, hendaklah mereka menunaikan solat zuhur. Situasi 2, seorang yang terlewat tidak sempat mengikut imam sekurang-kurangnya rukuk pada rakaat kedua, hendaklah bangun selepas imam memberi salam dan mengerjakan solat zuhur 4 rakaat. Itu dia. Sekitar solat Jumaat punya huraian. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itu dahulu perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan dan kerahmatan dan Allah memberikan kita kefahaman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bye.